Salam sejahtera, saya Anastasia Nagani dan saya akan membentangkan tugasan individu saya yang bertajuk pendekatan Head Start. Sebelum kita berkenalan dengan apakah itu Head Start, kita akan melihat dahulu isi kandungan bagi tajuk pembentangan saya hari ini, yaitu apa yang terpapar di slide pembentangan saya. Pertama sekali adalah latar belakang pengasas Head Start. Pada awal penubuhan program Head Start ini, terdapat ramai individu secara berkumpulan bekerjasama untuk menubuhkan program Head Start. Tetapi, hanya 2 orang inilah yang memainkan peranan yang penting dalam penubuhan program Head Start ini, yaitu di sebelah kiri saya ialah Lyndon Johnson dan di sebelah kanan saya Jules Sugarman. Lyndon B. Johnson ataupun nama penuh beliau ialah Lyndon Baines Johnson dilahirkan pada 27 Ogos tahun 1908 di mana tempat kelahiran beliau ialah di Stonewall, Texas, United States, dan beliau mendapat pendidikan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang di Southwest Texas State Teachers College ataupun sekarang dinamakan sebagai Texas State University pada 27 Mei tahun 1962. Beliau lebih dikenali sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-36. Sugarman atau nama penuh beliau ialah Jules Mayer Sugarman, dilahirkan pada 23 September tahun 1927 di Cincinnati, United States, dan beliau mendapat pendidikan ijazah dalam pentadbiran awam di American University pada tahun 1957, dan beliau juga pernah menerbit sebuah buku yang bertajuk Building Early Childhood Systems, A Resource Handbook, dan beliau merupakan arsitek utama bagi program Head Start ini. Peranan yang beliau pernah jalankan di dalam penubuhan Head Start ini adalah mengeluarkan memo untuk mengadakan mesyuarat bagi membuat perbincangan tentang inisiatif Head Start. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan serba sedikit tentang pengenalan program Head Start, di mana pada awal penubuhan, Head Start ini merupakan sebuah program komprehensif untuk menolong kanak-kanak yang berasal dari keluarga yang kurang berkemampuan. Baiklah, dan pada awal penubuhan ini juga, pada awal dan juga proses penubuhan Head Start ini juga terdapat 2 kumpulan lah, dibahagikan kepada 2 kumpulan, yaitu Early Head Start dan juga Head Start. Di mana Early Head Start adalah untuk kanak-kanak yang berumur 0 sehingga 3 tahun, manakala Head Start adalah untuk kanak-kanak yang berumur 4 sehingga 6 tahun. Apakah sejarah di sebalik penubuhan program Head Start dan bagaimana pengasas-pengasas yang terlibat menjalankan proses penubuhan ini, dan apakah proses penubuhan Head Start? Baiklah, saya akan menceritakan tentang sejarah penubuhan dan perkembangan Head Start, yaitu bermula pada 8 Januari tahun 1964, di mana ia bermula dengan Presiden Lyndon Johnson mengisytiharkan War on Poverty di Amerika Syarikat, di mana pada ketika itu di Amerika Syarikat mereka mengalami kemiskinan yang sangat teruk. Lalu antara inisiatif yang dibuat untuk memperbaiki ataupun memulihkan kemiskinan ini adalah wujudnya Economic Opportunity Act ataupun Akta Peluang Ekonomi, di mana di dalam Akta Peluang Ekonomi ini terdapat 2 perkara yang disentuh sebagai inisiatif lah untuk memulihkan kemiskinan yang berlaku di negara mereka, yaitu yang pertama adalah latihan kerja dan juga pendidikan, di mana Head Start, program Head Start ini jatuh di bawah perkara pendidikan ini. Kemudian pada 18 Mei tahun 1965 merupakan penubuhan Head Start pertama kalinya melalui pengumuman oleh Presiden Lyndon Johnson di sebuah majlis di Taman Rose, White House. Pada mulanya program Head Start ini dimulakan dengan program 8 minggu sewaktu musim panas, di mana di negara mereka musim panas adalah selama 8 minggu, dan selama 8 minggu inilah program Head Start ini dijalankan. Kemudian pada tahun 1966 program Head Start ini telah berkembang, di mana tenaga-tenaga pendidik bagi program Head Start ini menumpukan usaha mereka kepada emosi, sosial, kesehatan, nutrisi, dan keperluan psikologi kanak-kanak dan keluarga, selain hanya menolong kanak-kanak yang berasal dari keluarga yang kurang berkemampuan. Kemudian program Head Start ini telah
bertukar menjadi program sepanjang tahun. Seterusnya pada pertengahan tahun 1970-an, program Head Start ini telah berkembang dan tersebar luas di Amerika Syarikat, di mana lebih daripada 5,3 juta kanak-kanak di Amerika Syarikat telah menerima perkhidmatan program Head Start. Dan pada tahun 1975 merupakan penubuhan Head Start program Performance Standards, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah Standard Prestasi Program Head Start, di mana ini merupakan rujukan ataupun garis panduan kepada tenaga-tenaga pendidik yang terlibat di dalam program Head Start inilah, untuk mereka implikasikannya kepada kanak-kanak. Terusnya, apakah pula matlamat program Head Start ini? Baiklah, secara dasarnya pada awal penubuhan mereka mencipta satu matlamat bahawa Head Start ini adalah untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak melalui aspek-aspek tersebutlah yang ada terpapar di slide. Yang pertama sekali adalah pendidikan, di mana mereka ingin menyediakan pengalaman pembelajaran untuk membantu kanak-kanak berkembang dari segi intelek, sosial, dan juga emosi. Kemudian yang seterusnya ialah dari segi kesihatan, di mana mereka ingin menyediakan perkhidmatan dan sokongan kesihatan lah, contohnya seperti imunisasi, pergigian, kesihatan mental, dan juga pemakanan. Selain itu adalah dari aspek penglibatan ibu bapa, di mana mereka ingin melibatkan ibu bapa di dalam perancangan ataupun pelaksanaan segala aktiviti sekolah, dan juga mereka ingin ibu bapa untuk mengambil bahagian dalam bengkel mengenai perkembangan kanak-kanak. Di sini mereka sangat menekankan peranan ibu bapa lah di dalam keberkesanan program inilah. Kemudian matlamat Head Start yang terakhir ialah hikmat masyarakat, di mana mereka ingin menyediakan sokongan kepada keluarga untuk menangani latihan pekerjaan, perumahan, dan juga keperluan lain yang dinyatakan oleh keluarga tersebut. Seterusnya kita akan beralih kepada kurikulum Head Start. Dan apa yang terpapar di slide pembentangan saya merupakan kurikulum Head Start lah, seperti apa yang mereka sudah cadangkan pada awal penubuhan Head Start. Antara kurikulum Head Start yang mereka cadangkan adalah yang pertama language development, literacy knowledge and skills, physical development and health, creative arts expressions, logic and reasoning, social studies knowledge and skills, science knowledge and skills, English language development, mathematics knowledge and skills, approaches to learning, dan yang terakhir adalah social and emotional development. Seterusnya adalah kurikulum standar prasekolah kebangsaan atau lebih dikenali sebagai KSPK, di mana ini merupakan standar yang digunakan di dalam pendidikan awal kanak-kanak di negara kita lah, di Malaysia. Baiklah, di dalam KSPK terdapat 6 tunjang kurikulum yang sudah termaktub di dalam dokumen mereka lah. Yang pertama adalah tunjang komunikasi, tunjang kerohanian sikap dan nilai, tunjang keterampilan diri, tunjang perkembangan fisikal dan estetika, tunjang sains dan teknologi, dan yang terakhir adalah tunjang kemanusiaan. Terusnya, apakah pula persamaan KSPK dan juga Head Start? Baiklah, yang pertama adalah dari aspek pembelajaran, di mana jika kita mendalami dan mempelajari dengan lebih mendalam kurikulum Head Start dan juga KSPK, mereka sudah menyatakan dan sudah termaktub di dalam dokumen mereka, di dalam standar mereka, bahwa mereka sangat menggalakkan belajar sambil bermain kepada kanak-kanak yang mengambil pendidikan inilah. Seterusnya adalah dari aspek penglibatan ibu bapa, di mana kedua-dua kurikulum KSPK dan juga Head Start amat menekankan pelibatan ibu bapa di dalam pembelajaran kanak-kanak mereka lah. Tidak kira sama ada aktiviti mereka di sewaktu di prasekolah atau tadika, ataupun perkembangan mereka lah secara konsisten. Dan yang terakhir sekali adalah garis panduan kepada guru, di mana KSPK dan juga Head Start merupakan satu garis panduan kepada guru atau tenaga pendidik lah yang bekerja di taska atau tadika atau prasekolah, di mana mereka akan menggunakan garis panduan ini di dalam pengajaran dan pembelajaran mereka
di dalam kelas. Seterusnya, apakah pula implikasi program Head Start terhadap kurikulum pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia? Baiklah, yang pertama sekali adalah penglibatan ibu, bapa dan community. Perkara ini sudah saya sebut banyak kali dalam slide sebelumnya kan. Oke, jadi di mana penglibatan ibu, bapa dan community ini mereka sangat menekankan kepentingannya lah. Jadi pada awal penubuhan Head Start mereka sangat mementingkan penglibatan ibu bapa dan community terhadap pendidikan awal kanak-kanak mereka lah pada ketika itu. Jadi apabila program Head Start ini semakin tersebar luas, Malaysia juga mengimplikasikan kurikulum tersebut ke dalam pendidikan awal kanak-kanak mereka lah. Kemudian yang seterusnya adalah pendidikan awal kanak-kanak yang terbahagi kepada dua kumpulan, yaitu tadika dan prasekolah. Di mana tadika adalah untuk kanak-kanak yang berumur 0 sehingga 3 tahun dan prasekolah adalah untuk kanak-kanak yang berumur 4 sehingga 6 tahun. Seterusnya adalah perkembangan sosial, intelek, fisikal, dan emosi pada setiap kanak-kanak. Malaysia juga mengimplikasikan perkara yang sama di dalam kurikulum pendidikan awal kanak-kanak mereka. Dan yang terakhir sekali adalah menitik beratkan penjagaan kesihatan dan pemakanan kanak-kanak, di mana perkara ini adalah di bawah aspek kesihatan lah. Kurikulum pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia juga mengimplikasikan perkara yang sama. Sekarang kita sudah berada di penghujung pembentangan saya, dan sekarang saya akan memberikan sedikit rumusan tentang tajuk pembentangan saya pada hari ini. Baiklah, apa yang saya dapat rumuskan daripada tajuk pembentangan saya adalah Head Start merupakan salah satu pencetus pendidikan awal kanak-kanak yang terbuka dan yang ketara keberhasilannya, di mana mereka mula tersebar luas dan kebanyakan negara sudah mula mengimplikasikan kurikulum mereka, dan juga aspek-aspek ataupun kurikulum yang digunakan di dalam program Head Start masih digunakan sehingga kini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.